Dan ini yang saya nak ceritakan dahulu berkenaan dengan Saljuk, because the influence of the Persian civilization onto the Saljuk will then influence also Ottoman. Yang itu menarik untuk kita tengok sebab kita nak tahu apakah perkembangan perubahan-perubahan yang berlaku. Yang ini antara sebahagian je, sebenarnya terlalu banyak. The Persian civilization, most of the historian and even those sociologists and scientists, dia akan sebut Parsi ini adalah orang-orang genius. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Alhamdulillah kita bertemu lagi untuk kelas kita untuk perkongsian lah. Saya katakan perkongsian kerana ilmu yang ada ni terlalu banyak dan tak mampu digarap oleh satu-satu orang. Jadi maknanya apa yang saya tahu saya cuba sampaikan. Apa yang tuan-tuan tahu mungkin lebih daripada apa yang saya sampaikan. Mungkin juga di luar sana kita ada lagi ramai lagi yang lebih mahir, dan setiap kali kelas kita saya tidak dapat untuk mengajar segala-galanya lah. Maknanya kita berkongsi apa yang ada. Dan kita panggil apa? Statement kita yang paling penting kita pegang ialah apa yang saya sebutkan sebelum ni dalam kita mempelajari sejarah daripada Malik bin Nabi dengan mengatakan masalah yang besar di dalam tamadun dunia ini adalah the clash of ignorance. Yang ini yang perlu, kalau saya akan tekankan yang ini kita kena jaga. Sebab disebabkan ignorance inilah menyebabkan kita mudah jadi judgemental, kita mudah premature decision lah dalam kita memahami apa-apa isu pun. Ini dia punya lawan dia adalah Samuel Huntington. Jadi kalau kita di dalam kelas ni, saya ingat selalu saya akan ulang perkataan ni. Dia sebut the clash of civilization. Yang mana kita tak nak melihat yang ini sebab apa yang dia cuba bawa adalah bahawa clash civilization ni, peradaban tamadun-tamadun ni dia clash among others. Tapi for us, no. Ia adalah evolution. Setiap civilization ada influence on other civilization. So once civilization become great is because of the previous civilization juga. Jadi dia ada hubung kait dia. Dan saya suka nak bawa benda ni kerana kadang-kadang bila kita membaca apa-apa sejarah sekalipun, termasuklah sejarah hari ini yang agak selalu disebut-sebut, ya. Mutakhir ini berkenaan dengan Turki dan Osmaniyah ni, kita hanya melihat pada Osmaniyah itu ataupun Turki semata-mata. Muhammad Umar is watching from Jordan. Oh. So he asked to campur-campur. Oh, campur-campur. Okay. But he is very sentimental about Turkey, yeah, okay. So when we speak about the clash of ignorance, this is the main factor of me being in your classes, just because to share lah. We said that we want to share the knowledge what we have, and since our last class is on the Saljuk, so hari ni kita nak masuk on Osmaniyah, so we want to see the relation from Saljuk to Osmaniyah. Tapi sebelum itu, inilah saya tunjukkan dulu yang kita cerita tentang the first Ottoman capital, Sogod, became popular because of the film, because of the drama, this drama, Dirilish Ertugrul, and now there are so many dramas in Netflix, YouTube, on the history of Ottoman and also Seljuks. So for those who love to watch movies, please go ahead lah.
Sebab dekat sini memang boleh dapat tengok banyak, tapi saya tak sempat lah. Sebab all the dramas have like for this drama they have almost five season. 5 season dirilis daripada 2014 sampai 2019. Jadi siapa yang memang gila menonton movie boleh lah. Dan ini yang saya nak ceritakan dahulu berkenaan dengan Saljuk, because the influence of the Persian civilization onto the Saljuk will then influence also Ottoman. Yang itu menarik untuk kita tengok sebab kita nak tahu apakah perkembangan perubahan-perubahan yang berlaku. Yang ini antara sebahagian je, sebenarnya terlalu banyak. The Persian civilization, most of the historian and even those sociologists and scientists, dia akan sebut Parsi ini adalah orang-orang genius. The intellectual punya center adalah Parsi. Bila Islam masuk ke dalam Parsi, maka berkembanglah umat Islam itu, terutama macam kalau kita tengok Saljuk they are from nomadic tribes kan. So dia orang kata unstructured. Kehidupan dia agak orang kata loose, relax more on agriculture dan juga inilah herds lah kan. Tapi apabila dia mula mengambil pengaruh-pengaruh Parsi, mereka mula ada sistem. Mereka mula ada keilmuan mereka makin tinggi, dan sistem-sistem tu antara lain yang mungkin saya akan kongsikan. Yang pertama, Ghulam ini adalah atau Mamluk. Ini kena ingat sebab nanti selepas Osmaniyah kita akan masuk ke dalam cerita kerajaan Mamluk. Dari mana datang nama Mamluk? Adalah daripada ini. Ghulam atau Mamluk itu, okay, saya masuklah dekat sini. Bila nak bercerita tentang Ghulam, kita kena flashback sikit tentang Ghaznawi. This is the first Turkic tribe yang ada dia punya own nation lah, own government, called Ghaznawi. Ghaznawi ni kita nak flashback ni kerana di sini ini adalah kekuatan Ghaznawi yang paling besar, dia punya keluasan geografi. Dan sebelum itu adanya kerajaan apa? Kerajaan Samaniyah. Samaniyah ini adalah kerajaan selepas Parsi, kerajaan Islam. Samaniyah. Kerajaan Parsi ini dia menguasai dua kawasan ini, Khorasan and Tansukziana. Dua kawasan ini. Dan yang mula-mula jatuh ke tangan bangsa Turki adalah di Khorasan. Macam mana dia boleh jatuh? Because of this tradition. The tradition started since Abbasiyah lagi tahun 833 apabila Khalifah Al-Mu'tasim menggunakan the tradition of having their slave army. These slave army are called Ghulam. Ghulam. Kalau plural dipanggil Ghilman. Ghulam. Atau dalam bahasa Arab lebih dipanggil Mamluk. Kalau pluralnya dipanggil Mamalik. Maksudnya yang dimiliki lah, hamba yang dimiliki. Tetapi they are the so-called the elite army. Dia slave yang ada kekuatan. Dia dipanggil Ghulam. Dan Ghulam ni bila disebut mesti kebiasaannya refer to those Turkic tribes. Jadi kita sebelum dah tengok dah, sebelum Saljuk kita cerita tentang the Turkic tribes. There are so many of them, and part of them like Saljuk, they became like one confederation of the tribes, and ada lagi tribes-tribes yang kecil, Turks di Asia Tengah ni, Central Asia. Dan kemudiannya Ghulam ni terkenal sejak zaman Abbasiyah. Bukan sahaja Abbasiyah yang menggunakan Ghulam, kerajaan Buwahid pun juga, kerajaan Syiah pun juga menggunakan, Fatimiyah juga menggunakan. Sebab apa? Dia ada dua kekuatan Ghulam ini. Ghulam ni dia punya kehebatan dia adalah loyalty. The loyalty of the Turkic tribes ni dia lain macam sikit semangat dia. Loyalty reminds me of the Iranians. Amazing today, even the Iranians. Very loyal to their Ayatollah, right? Okay, yeah.
So nanti kita ada juga kita akan tengok nanti how the culture, the tradition of Seljuk when they mix with Persian, the culture macam ni, culture Ghulam ni, ketenteraan yang ada loyalty dan juga the martial virtues ni. Dia pandai horseman, dia pandai memanah menggunakan kuda dan sebagainya. Kehebatan ni menyebabkan dia jadi hamba pilihan lah. Dia orang kata, kalau dekat Malaysia ni apa, dia ada Sultan Johor, dia ada dia punya elit, tentera elit dia. So dia macam tentera elit ni lah. So this Ghulam, then nanti kita akan tengok once when the system of the education being very systematic, structured according to the Persian tradition, dia akan membawa semangat yang sama. Dia akan loyal to dia ustaz. Nanti kita akan tengok sampai kepada bagaimana kewujudan tarekat pula yang asal menjadi okey, kemudian dia terlampau taksub, dia akhirnya menjadi pula yang dah hawu biru lah. Nanti kita akan tengok sikit lah. So There's a place where the Jews, 70,000 Jews were going to get Dajjal, right? ya, ini kawasan ni macam saya sebut lah, sejak daripada zaman Khulafa Ar-Rashidin, daripada sini dia adalah kawasan-kawasan panas sampai sekarang. Kawasan panas lah. Jadi kawasan panas ni, dan ini juga yang dalam hadis yang kata datang ni daripada timur kan, yang apa nama ni, apa dia punya nama, daripada Najd. Najd tu juga di kawasan ini, di sebelah timur dari sebelah orang kata tanah Arab lah. Okay, kita balik pada yang ini sebab saya nak cerita pasal Ghulam ni. Jadi bila dia ada Ghulam, sebagai contoh, sewaktu di Khurasan ini, sewaktu di Khurasan, mana? Di Khurasan, gubernur pada waktu zaman Samanid ini, ada seorang gubernur. Dan gubernur Khurasan ni dia mempunyai sekitar 2,700 orang ghulam. Dan ghulam inilah yang kemudiannya dia tak puas hati dengan dia punya gubernur. Dan dia topple the government, dan kemudiannya itulah yang membentuk Ghaznawi nanti. Kerajaan Turki Ghaznawi. Dan kerajaan itu adalah kerajaan yang mula-mula merupakan kerajaan daripada Ghulam, ataupun yang asalnya daripada yang kita sebut Mamluk tadi, dan kemudiannya membentuk kerajaan sendiri. Ya. Dan ini antara gambaran lukisan-lukisan yang ada lah. Ini saya pun dapat pada internet je. So, jadi general gubernur itu yang namanya Abtigin. General itu anak ketua kepada Ghulam itu namanya Sebuktigin. Sebuktigin inilah yang mengalahkan dia punya master. Sebab dia dah ada, di bawah dia ada dia punya loyal warriors. So the loyal warriors inilah yang bersama dengan dia untuk menentang kerajaan Samanid. Dan apabila Ghaznawi mula naik, mereka ni adalah daripada golongan Ghulam atau yang kita kata Mamluk tadi. Mereka berhati-hati dengan sistem Ghulam ini, Ghilman. Sebab mereka juga yang berada dalam sistem ni. Jadi dia mewujudkan birokrasi dan sistem-sistem pangkat dan sebagainya, dan bukan lagi Ghulam ini datang daripada bangsa Turki. Dia mula ambil daripada bangsa India, ya, orang di sebelah selatan dan sebagainya. Dan Abbasiyah sendiri pun ada seorang khalifah, saya tak ingat namanya. Apabila dia tidak puas hati dengan bangsa Turki sebagai Ghulam, dia tukar, dia ambil orang Greek dan juga orang Armenia sebagai Ghulam juga. Jadi tradisi mempunyai Ghulam tu adalah tradisi yang sudah menjadi kebiasaan pada waktu itu, disebabkan oleh kepewiraan Turkmen, orang Turki ini. Dan kemudian daripada Ghaznawi, yang ini pun saya tak nak cerita lah, sebab itu kita dah cerita lebih, muncullah Saljuk. Dan Saljuk ini, dari mana datang Saljuk? Saljuk ini juga daripada keturunan orang-orang yang daripada Ghulam juga, ya. Dan mereka adalah memang sesama bangsa Turki juga, puak Turki, tapi mereka daripada keluarga yang lain yang panggil keluarga Orush yang kita dah tengok sebelum ni.
Ya. Dan apabila di dalam sejarah ni ada suatu yang melibatkan pengaruh Turki yang menarik untuk kita tengok, pengaruh Parsi, ialah Nizamul Muluk. Seorang yang kita panggil wazir ataupun sekarang kita panggil Perdana Menteri lah. Yang dahulunya dia bekerja dengan Ghaznawi. Tapi apabila kekuasaan Ghaznawi mula kalah selepas dalam sekitar 1040, Ghaznawi tanahnya terus telah dapat ditawan oleh Saljuk secara keseluruhan tanahnya dalam perang Dandanakan, kalau tak silap saya. Dalam perang itu, maka Nizamul Muluk juga now serve as the officer under Saljuk. Dan pada waktu itu dia mengikut Ab Aslan lah, yang kita dah kenal sebelum ni, Ab Aslan, bagaimana dia pergi kempen-kempen perang yang ada dan kemudian mendapat kepercayaan. Dan daripada sini Nizamul Muluk dia adalah orang bangsa keturunan Parsi. Dia ada keturunan Parsi, dia merupakan keturunan Parsi lah, yang mempunyai yang tadi kita sebut the genius of these Persian people. Dia dah train, bapa dia juga adalah officer dalam zaman Samanid tadi. Dan mereka ini membawa sistem-sistem itu di dalam kerajaan Saljuk. Nizamul Muluk dia membawa banyak kaedah ataupun systematic approach on the training of the ghulam, salah satunya. Kemudian nanti kita akan tengok bagaimana dia juga mencipta ataupun menyusun sistem pembelajaran, the education system, teknik main kuda, main senjata, bagaimana kemudian dia memperkenalkan ranking and grading in the chain in command, di dalam ketenteraan dan sebagainya. Dan ini kita pernah sentuh sewaktu kita cerita tentang Andalus, bagaimana sistem pendidikan kita bermula daripada institusi masjid pada asalnya, tetapi apabila zaman Saljuk mereka pada 1076 memperkenalkan the Nizamiyah Madrasah. Dan sistem ini sistem yang tersusun bagaimana sistem sekolah itu diasingkan daripada masjid, tapi di dalam kompleks yang sama. Kemudiannya bagaimana pelajar-pelajar itu disusun sehingga dia menjadi satu budaya keilmuan dengan kampus-kampus yang pelbagai di banyak tempat lah. Terutamanya yang kita tengok ni semua adalah tempat-tempat yang kita sebutkan di kawasan Parsi lah, tinggalan Parsi, Isfahan, Nishapur, Mosul. Saya tak sempat, saya terlupa pun sebenarnya dalam slide. Saya nak tunjukkan juga kebanyakan, majoriti imam-imam hadis pun adalah mereka yang daripada keturunan Parsi. Mereka yang daripada keturunan Parsi. Dan itulah yang kita katakan tadi, the intellectual. Most of them came from ni lah, daripada Persian tradition. Dan kalau nanti saya ingatkan saya, mungkin the next class ke saya boleh tunjukkan peta laluan keilmuan ini. Peta itu dia akan bergabung dengan peta laluan sutera. So the Silk Road, bandar-bandar dalam Silk Road itu adalah bandar-bandar pendidikan juga. Dan nanti kita akan tengoklah. Saya mohon ingatkan saya lah. Kita akan tengok nanti. Yang ini adalah Cambridge, Oxford dan juga Bologna yang mengikut sistem pembelajaran mengikut kaedah Andalus. Dengan kemudiannya mereka juga mengikut kaedah Osmaniyah. Nanti kita tengok kan, yang ini daripada Nizamiyah, dia akan menjadi sangat kompleks dan tersusun yang dipanggil kuliah, kompleks pendidikan. Jadi siapa yang dah pergi ke Turki dia dapat tengok dah. Cuma kita mungkin tak diterangkan oleh tour guide melainkan masjid tu. Tapi dalam masjid tu dia punya kompleks kuliah tu, dia ada R&R, dia ada hospital, ada dapur umum kan, dia ada madrasah, kemudian dia ada tempat jenazah, kalau tak salah saya, pengurusan jenazah. The numbers of Cambridge Oxford what do they indicate? Ini tarikh dia ditubuhkan. Dia Cambridge was established lah. Oxford was established in Yeah, earlier than Cambridge. Dan ini
dalam orang kata dalam setting yang small lah. What is it? Europe is in dark. Yeah, that's why I told you that they learn from Andalus. Sebab daripada Andalus, dia orang kenal. Saya satu surat yang saya tak ingat ada siapa nama King of Philips yang dihantar kepada kerajaan Andalus. Ingat tak surat tu yang saya tunjukkan, yang dia kata anak-anak kami bodoh dalam kegelapan dan we need your experts, your teachers coming to our places to teach them, to educate them. So daripada situ ulama ni dibawa sedikit demi sedikit, dan the model based from Andalus lah. Tapi yang Andalus dia berkembang, terus berkembang, cuma dia berada di barat. Yang ini daripada sebelah timur. Kemudian mengaju ke barat. Tapi yang Andalus sendiri dia macam dia sendiri sistem dia tu lebih influence to the European civilization. Tapi yang ini daripada Persian, kemudian dekat situ ada mix of Byzantine. Nanti kita akan tengok jugalah. Jadi sistem madrasah dikenali sebagai nizamiyat. Yang ini adalah patung yang diorang bina di Iran lah, mengingatkan kepada Nizamul Muluk. Dan kemudian ini gambaran Al-Ghazali-nya, bagaimana Imam Al-Ghazali dilantik oleh Nizamul Muluk sebagai pensyarah profesor yang pertama lah dalam sistem madrasah nizamiyah ini. Pada waktu itu Imam Al-Ghazali dalam usianya 33 tahun. Kemudian pada sekitar 1096 sudah ada lebih kurang 3,000 pelajar direkodkan di dalam kelas Al-Ghazali. Jadi pendidikan sudah menjadi very structured. Kemudian pengajian agama, undang-undang, sastra, astronomi, matematik, semua itu menjadi satu aliran-aliran yang lebih khusus pembelajaran tu. Dan itu bukan ilmu yang wujud zaman Saljuk. Ilmu itu adalah ilmu yang sebelum itu lagi. Parsi sudah lama hebat dari segi matematik, astronomi, sciences. Tetapi bila Islam datang, Islam melengkapinya. Maksudnya ada saduran dia supaya mana yang mungkin berlawanan dengan syariah, dekat situ dia realignment lah. Jadi bila kita cerita pasal Parsi ataupun Iran hari ini, kebanyakan kita jadi takut sebab Syiah. Tetapi kalau pada zaman Saljuk, sebenarnya Sunni, mereka adalah kerajaan Sunni, dan di situ sehinggalah zaman Nizamiyah ini pun Nizamul Muluk juga merupakan pendukung Syafi'iyah. Makam dia sekarang dekat Isfahan, dan kita dan nanti saya tunjukkan bila kita masuk pada bagaimana kewujudan aliran Sufi. Minta maaf lah kita tak masuk Osmaniyah lagi ni, panjang sikit supaya nak faham. Kemudian baru kita dapat tengok bagaimana ada pecahan-pecahan. Yang Hanafi memang ada, tetapi agak segelintir saja. Syafi'i lebih banyak. Kemudian ada sepihan-sepihan kecil pula. Dan kemudian bagaimana yang tadi the loyalty punya culture tadi menguatkan asabiyah daerah. Asabiyah daerah plus with their own aliran pemikiran, kemudiannya menjadikan bertelagah antara mazhab, bertelagah antara sektor-sektor yang kecil lah. So ini antara contoh madrasah yang ada pengaruh Parsi. Ini saja saya nak tunjukkan. Begitu juga ini Gok madrasah di Al-Masya, juga merupakan seni bina Saljuk. Di sinilah madrasah, kompleksnya di sebelahnya ada masjid, kemudian ada hangkah ataupun yang kita katakan tempat sufi berkumpul. Saya tak pergi lagi sebenarnya. Jadi saya tengok daripada internet juga. Dah pergi dah? Saya sembahyang kat masjid yang bukit dia, tapi rendah sebenarnya lah. Yang ni tak pergi? Dia tinggi-tinggi ada bukit. Dia tinggi sikit Itu dia special sikit lah. Di Amasya? Masya. Dia seorang nak raja Sultan Musyiri. Bercinta, bergantung cinta dengan tukang buat batu lah. Jadi cerita tu panjang. Betul. Seronok lah, seronok dia. Memang seronok. Gok tu maksud dia biru.
biru langit atau biru turquoise. Dan biru turquoise ni very synonym to the Persian civilization. Dan kalau ingat balik yang mula-mula saya mula cerita pasal Osmaniyah dan Turki hari ni, kan mereka sudah tukar the turquoise is the new red, kan? So dia mengambil semangat yang ini balik. Dan semangat ini dia datang daripada Saljuk. Semangat Saljuk juga datang daripada Parsi lah. Begitu juga madrasah ni dah mula ada dia punya, dari segi seni bina sudah very orang kata, sebab once the civilization become at the peak, dia waktu tu dia punya kesenian, dia punya architecture memang superb lah. Jadi bila Saljuk belajar, Saljuk yang baru nak develop dia civilization, dia belajar daripada Parsi. Kemudian samalah kita dapat tengok dalam seni bina Saljuk pun mula menggunakan kaedah ini ataupun ukiran-ukiran yang cantik. Ini adalah masjid atau madrasah di Konya. Konya. Ini yang besar sekali lah. Saya pun Konya, betul. Konya ada dekat situ. Apa nama ni, Rumi. Rumi. Dia ada banyak kan. Masjid dekat Turki ni terlampau banyak. Kemudian nanti bila Osmaniyah mula mengambil ataupun mengikut tradisi Saljuk ni dengan pengaruh Parsi, bila dia masuk ke Eropah, dia ambil Byzantine pula. Sebab tu seni bina dia jadi sangat cantik sebab dia dah gabungkan Parsi, Saljuk dan juga Eropah, kesenian barok kan saya panggil. Dan ini antaranya. Okey. Dari segi evolution civilization juga kan, daripada Madinah ni kan, daripada tu dah ada Islam dan ada tamadun ya. Berkembang dengan Islam tu kepada transi juga dari segi pembebasan mereka daripada pertahanan lah. Dia Islam telah dibebaskan, jadi anaknya Islam dah jadi mantap di agama ke dan rumah kan. Jadi di situ tak nampak Islaman dia tu cair lah, maknanya disinarkan usia dia. Maksudnya macam mana? Islam yang pemerintahan Islam, tamadun Islam itu dijadikan asas pengembangan tamadun lain ke, ataupun bercampur dengan tamadun. Okey. Dia menarik ni cerita pasal kalau kita nak sentuh, tapi yang tu mungkin akan ada satu tajuk khas lah tentang Hijaz. Wilayah Saudi ni, kita hari ni panggil Saudi lah Mekah, Madinah, Hijaz. Sejarah dia ni, dia agak secluded daripada perkembangan di sekitar dia. Termasuk dari segi politik pun, kalau kita tengok sejak zaman Umayyah lagi, apabila berlaku konflik Umayyah dan Ali kan, Muawiyah dan Ali dan sebagainya, para sahabat yang ada, mereka banyak yang tak ambil peduli, maknanya tak nak memihak dan mereka banyak bertempat di Madinah dan juga Mekah. Dan perkembangan selepas yang Umar tadi betul, dia dapat Parsi dan sebagainya, di setiap kawasan tu dia ada gubernur-gubernurnya. Jadi gubernur-gubernur tu dia memerintah dengan cara yang boleh kita katakan dia mula adapt, sebab dia subjek masyarakat dia tu bukan orang Arab lagi dah. Dia ada orang Parsi dah. Jadi dia kena accommodate, sesuaikan dengan culture dia dan sebagainya, sebab untuk mendapatkan the loyalty lah, the bai'ah. Kalau tidak nanti dia akan topple pula dan macam-macam. Dan kat situ yang bagi saya, kalau nak lihat dari segi the evolution of the civilization, kita dapat tengok bagaimana Islam tu cantik sebenarnya. Islam kalau dari segi soal akidah, soal ibadah itu tetap. Tetapi soal keduniaan yang lain, ajaran Islam tidak menghadkan, okey, kita kena semua dengan culture Arab. Tak. Sebab itu dalam Al-Quran bila sebut Allah jadikan kuntum wa ma khalaqtul bukan itu. Apabila aku menjadikan kamu lelaki dan perempuan berbangsa-bangsa dan berpuak-puak, adalah untuk kamu saling berkenalan.
Jadi untuk mengenali. Tapi tak ada siapa lebih hebat. Bukan orang Parsi lagi hebat. Memang betul sejarahnya bagus, dia genius, tapi dia bukan lebih hebat daripada orang Arab. Dan Arab juga bukan hebat daripada yang lain, hanyalah yang paling hebat adalah orang yang bertakwa. Jadi dekat situ, kalau saya lah dari segi perspektif sejarahnya, kalau kita lihat dari segi ketamadunan pun, Islam bila datang ke mana-mana, maknanya pengaruh Islam tu, dia tidak mengubah the local punya culture and tradition except those who against Islamic teaching lah. Tapi kalau yang lain, architecture ke, kesenian ke, mana yang tak ada menjadi masalah, dia akan preserve. No problem. And in fact, they learn from them. And then they develop. Dan itulah yang terjadi yang menyebabkan kita ada ulama seperti Khawarizmi, pakar matematik, kita ada Ibnu Sina. Ulama-ulama ini, dia ambil ilmu tu daripada Yunani, daripada Parsi. So Yunani lagi lama, ancient civilization. Kemudian dimurnikan. Yang sesuai disesuaikan, mana yang tak sesuai ditolak. Jadi dekat situlah, kalau kita memahami keadaan ni, situasi ni, civilization yang kita bincangkan, kita akan lihat rupanya Islam tu sangat cantik. Islam tidak menghadkan, semua orang kena berpakaian cara macam ni, tak. Tapi memberikan the principle. So the principle is that you cover your aurah. So bagaimana cara pakai, itu terpulang. Tapi ini yang ramai juga sekarang tak berapa faham, terutamanya mungkin antara macam negara yang tak ada agama, macam China, dia tak faham. Jadi bagi dia, siapa yang ikut Islam, you being Arabized. So dia panggil the Arabization lah. Dan kat situ dia jadi takut. Dia takut, nanti habis ciri-ciri kecinaan kita. Jadi orang Islam Cina jangan pakai pudra, jangan pakai ni, sebab dia salah faham, dia tak faham soal ni. Dan ini memang agak susah sebenarnya nak bagi dia faham, sebab dia tak ada memegang apa-apa agama. Sebab itu bila kita cerita pasal tamadun Cina dulu, bila kita cerita pasal Cheng Ho dan sebagainya, raja zaman tu dia boleh faham sebab dia Confucius, dia Buddhism, dia ada agama juga, dan dia menghormati agama lain. Tetapi bukan bagi yang zaman sekarang ni, dia agak susah lah. Jadi kita dah terpesong jauh sikit ni. Jadi saya balik sebab zaman Sayyidina Umar pun sudah mula menggunakan sistem yang dipanggil Diwan ini. Sistem jabatan ataupun kita panggil kementerian lah sekarang. Sistem ini daripada Parsi sejak zaman Umar. Dewan Al-Jun ini, setengah orang yang membincangkan kata, Umar ni membuat bid'ah yang banyak. Tapi bila kita menceritakan tentang apa yang dia buat, adalah sistem-sistem pentadbiran. Jadi tak melibatkan ibadah. Dan dalam soal ni, ini bukan bid'ah ibadah yang biasa kita bincangkan. Dan ini yang menyebabkan kekuasaan zaman Umar itu lebih melebar kerana lebih sistematik. Dan Diwan Al-Jun adalah jabatan ketenteraan dia. Masuk zaman Umayyah, lebih banyak lagi konsep dewan diperkenalkan, yang datang ni semua daripada Parsi. Dewan Al-Kharaj, Al-Rasail. Al-Kharaj ni cukai. Ini LHDN. Al-Rasail ini pejabat pos, sistem pos. Al-Khatam ini pemegang mohon-mohon diraja, yang akan mengisytiharkan 1 Ramadan nanti, kan. Kemudian Dewan Al-Barid, Al-Barid yang pos tadi, Al-Rasail tu dia perutusan diraja saja. Kemudian An-Nafaqat ini jabatan zakat, jabatan perbelanjaan negara, kewangan negara. Jadi jabatan-jabatan ni makin lepas Umayyah, Abbasiyah pun menggunakan Diwan ini, dan lebih lagi banyak lagi konsep-konsep yang diperkenalkan. Kemudian kepada Saljuk, Dewan mula dikuasai ataupun dikawal oleh wazir. Wazir bukan sultan lagi. Kenapa? Sebab sudah menjadi culture orang Saljuk, sultan pun turun perang. Jadi kebanyakan masa sultan pergi berperang, dan menyebabkan wazir mempunyai kuasa dalam mengawal dewan dia sendiri. Dan dewan ini, dia akhirnya membentuk birokrasi yang very structured, yang hari ini kita panggil sebagai cabinet system. Cabinet system. Dan siapakah yang orang kata very influential in this culture or tradition of Diwan ini, ialah Nizam Al-Muluk tadi. Nizam Al-Muluk. Jadi wazir hari ini kita panggil PM lah.
zaman Ab Aslan. Kemudian selepas Ab Aslan telah dibunuh, pada transisi itu anaknya waktu itu masih lagi umur muda, 9 tahun kata asap saya. Anaknya masih muda, jadi Nizamul Muluk yang memimpin negara hampir 20 ke 30 tahun, dan tradisi Parsi makin banyak dibawa dalam Saljuk. Dan ini antara naskah yang menarik bagi mereka yang suka politik, kerana Nizamul Muluk mengeluarkan buku ini, kitab Siasah Nameh, atau dalam bahasa Arab panggil Syiarul Muluk. Ini adalah the book of politics. Siapa belajar politik, saya rasa kena belajar ini. Ada salinan asalnya di National Library Tabriz di Iran. Orang Perancis pun dah translate, belajar tentang ini, kerana Nizamul Muluk telah membuat banyak sistem. Antaranya dia mengawal tentera daripada, bagaimana nak mengawal tentera tadi daripada topple the government kan. Jadi dia ada sistem-sistem yang very strategic. Kemudian dia di zaman Nizamul Muluk juga, dia dapat mengawal hubungan antara Sunni dan Syiah tanpa ada konflik. Kemudian dia juga dapat maintain good relationship with Abbasiyah. Ingat Abbasiyah ada, tapi Abbasiyah sudah tidak begitu berpengaruh. Hanya ada khalifah yang kurang berkuasa lah, kita katakan. Sejak pada abad yang ke-9, penghujung dalam 900 ke atas, dia dah sudah tidak berkuasa. Tetapi Seljuk tidak pernah mengharapkan untuk menguasai Abbasiyah. Jadi dia hanya menjadi macam itu, the parentship tu dibagi pada Abbasiyah dan maintain good relationship pada zaman Nizamul Muluk. Tak ada berlaku rampasan-rampasa Saljuk kepada Abbasiyah? Kepada Abbasiyah tidak. Pada waktu itu yang cuba nak merampas kuasa adalah Buwaihid, satu kerajaan kecil Syiah yang jadi the buffer zone antara Saljuk dan juga Abbasiyah. Di tengah-tengah tu ada satu kerajaan Buwaihid. Dan Buwaihid ni nanti dia akan menguasai Baghdad, dan Saljuk menyelamatkan Baghdad daripada tangan Buwaihid. Dia dapat menguasai balik, kembalikan kepada Abbasiyah. Tidak. Tidak. Yang Sebab kerajaan performance negara menghapuskan Abbasiyah sebenarnya dia hapus di tangan Mongol. Di tangan Mongol. Jadi kerajaan Osmaniyah dia tak dapat menguasai kawasan ni, tetapi bersama dengan dia adalah kerajaan Mamluk. Ini yang berada di Mesir. Kerajaan Mamluk inilah yang akhirnya mengenyah, melawan Mongol balik untuk dia patah balik, dan khalifah pada waktu itu masih ada. Dan maafkan saya, khalifah pada waktu itu dia dipanggil bukan boneka. Kita nak panggil apa istilah dia? Shadow Caliph lah. Shadow Caliph. Shadow Caliph. Kuasa lebih kepada, kalau di wilayah sebelah Iraq, kemudian sampai ke Mesir itu adalah lebih kepada Mamluk, Mamalik. Mamalik. Tapi Osmaniyah di sebelah sana, sebelah Eropah, sebelah Anatolia. Jadi di kawasan ini nanti baru kemudiannya Osmaniyah dapat mengawal kawasan sehingga ke Palestin. Yang itu kita akan, saya ingat saya akan sentuh, bukan, saya tak pasti sekarang ataupun nanti. Dan daripada ini adalah apa yang tuan-tuan perempuan kalau pergi ke Istana Topkapi, ada Diwan Al-Humayun. Inilah sistem Dewan Rakyat yang ada di zaman Osmaniyah, diketuai oleh ketua wazir, dan pada waktu kalau kita pergi kat situ dia ada satu tingkap tau. Yang tingkap tu tempat Sultan nak menjenguk. Sultan hanya menjenguk aja. Maknanya dia tengok aja. Ini bukan haram, tapi haram sebelah lagi. Kalau pergi kat Topkapi tu, kompleks tu, dia ada satu yang dipanggil Dewan Al-Humayun. Inilah dia konsep yang sama Dewan Rakyat kita. Di sisi Turki. Di Turki. Oh, tapi dia guna nama Melayu kan? Sebab bahasa dia ada Humayun yang faham maksudnya apa? The Mughal Emperor. Okey. Yang itu kita akan sentuh sikit sebab dia jadi dari segi bukan nak kata salah faham. Bila Seljuk nanti akan membentuk Osmaniyah,
Mongol datang pula. Bila Saljuk sudah kalah, Saljuk pun kalah di tangan Mongol juga. Mongol sudah mula mara. Mongol dan juga Saljuk ataupun bangsa Turki lah pendek katanya, mereka mempunyai culture yang quite similar. And in fact, they came from the same root. Yang saya tunjukkan daripada kitab Yahudi. Kitab Yahudi mengatakan the same root, dan kalau daripada sumber Islam itu ada satu kitab daripada bangsa kitab Saljuk, kalau tak silap saya, pun menuliskan susul galuh. Dia pergi kepada Mongol dan juga pada Turki juga, bangsa Turki. Jadi dari segi bahasa similar. Sebab tu, because technically yang Mughal sendiri dia descendants of Timur. Yes, Mughal descendant of Timur. Timur adalah daripada bangsa Turki juga. Jadi bangsa Turki ni, sebab tu saya kata tak boleh kita lupakan sejarah dia, sebab the Central Asia punya history, memang most of them memang ada influence of the Turkish. Bukan Turki yang hari ni kita kenal, tapi the Turkish tribe. Sebab tu kalau kita masuk dalam sejarah India nanti, kita akan tengok bagaimana bahasa Parsi jadi bahasa pemerintahan, bahasa official. Bahasa Turki jadi bahasa kerabat. Bahasa Hindi baru dijadikan bahasa awam, bahasa awam. Itu pun Hindi adalah bahasa yang innovated by the Sultan. Menarik cerita tu. Dan dalam pada masa yang sama, konflik-konflik yang terjadi menyebabkan salah seorang daripada sultannya membina satu ajaran agama yang kononnya nak menyatukan semua agama. Yang namanya Dinun Ilahi. Jadi Dinun Ilahi itu ada agama Yahudi, ada agama Kristian, semua sama. Dan penyebab kepada penggantinya sakit hati sebab penggantinya ulama usul fiqh. Jadi dia terus orang kata mula wujudlah, orang kata bukanlah daripada situ, sejak pada zaman Syiah lagi, takfiri ni, budaya mengkafirkan orang dan menerakakan orang, menyebabkan kepada kekacauan pula pada kerajaan Mughal. Yang tu pun menarik, nanti kita akan tengok. Dan Dewan Rakyat kita pun maknanya daripada sebenarnya sama. Dari segi nama pun Dewan adalah daripada konsep yang sama. Saya lajukan sikit. Budaya membidaah orang. Membidaah dia termasuk juga kalau kita tengok dalam sejarah Islam dan juga Kristian, dalam dua-dua tradisi ni ada budaya takfiri dipanggil. Yang Kristian pun terjadi, dalam Islam pun terjadi. Okey, daripada mana datangnya fikiran mengkafirkan orang ataupun membid'ahkan orang? Memang betul orang tu melakukan perkara yang mungkin bid'ah, tetapi pendekatan setiap satu tu, maknanya ulama' itu dia berbeza-beza. Ada setengah tu dia tahu orang tu buat bid'ah ataupun buat kesalahan, dia keep silent. Ada yang attacking, ada yang sampai mengkafirkan. Jadi yang itu kita kena tengok case to case basis. Dia lain-lain. Sama dengan case sampai nanti kita tengok yang Great Schism. Bila berpecahnya Kristian pun menjadi isu yang sama. Termasuklah bila terjadinya Black Death seperti mana COVID yang kita terjadi itu. Di kalangan orang Kristian pun mengatakan ini adalah sebab dosa kita. Maka kita kena membunuh orang-orang yang membawa penyebab kepada dosa kita ni tak diampun. Sampai ke tahap itu. Dan ada juga ekstremisme itu di dalam Islam lah. Jadi ekstremisme kalau nak menjawab secara umum, saya tak dapat nak jawab, saya nak kena tengok satu-satu. Yang antaranya kita akan tengok sedikit lepas ni. Ini sekadar nak tunjuk architecture. Menara-menara ni adalah architecture daripada Parsi dan sebagainya. Masjid Agung Aleppo, malangnya dah hancur dah menara itu disebabkan oleh peperangan sekarang ni. Dan dome yang kita ada ni juga adalah daripada Persian Dome. Ini di tempat yang sama yang tadi yang Haji dah pergi dah. Dia adalah daripada Parsi. Ini adalah the Temple of Zoroaster. Sembah api. Sembah api ni. Kemudiannya the temple tu dia ada seni bina kubah. Dan itu antara yang dipercayai pertama kali Islam mengikut seni bina ini adalah zaman Abbasiyah. Khalifah Al-Mu'tamid
di mana binaannya tu ini adalah rekaan balik bila mereka menjumpainya dalam excavation 1970-an. Tinggalan ini mengatakan ini ada pengaruh daripada Parsi, dan pengaruh itu dibawa oleh Saljuk sehingga masjid yang pertama didirikan oleh Saljuk di Isfahan menggunakan bentuk kubah ini. Dan Masjid Jami' Isfahan yang terkenal, siapa dah pergi Iran mungkin pernah pergi, ini dengan the largest dome itu dibina pada zaman Nizamul Muluk tadi. Dan ini tradisi ini, tu yang saya kata evolution of civilization. Dia tidak menolak hal ini sebab walaupun itu asalnya tokong, kata tokong lah okay, tetapi kita tak membawa ajaran, hanya seni bina itu, seperti mana Osmaniyah menukarkan gereja menjadi masjid, tapi dibawa pula ditambahkan dengan menara kan. Jadi dia tidak mengganggu dari segi syariatnya. Maka Masjid Jami' ini pun dibina dengan largest dome, dan kemudian kita tengok kat tepi-tepi tu ada dome-dome yang lain. Dan kerajaan Mongol yang kemudiannya nanti terpecah kepada 4, salah satunya Ilkhanat yang masuk Islam, mereka juga membuat building dengan dome yang sama. Kerajaan Timurid pun ada dome juga. Safavid pun dome. Sebab tu bila orang bincang tentang dom ni, daripada mana ni yang bentuk bawang ni, kata daripada India, kata. Okay, so dia kalau kita pergi go deeper, dia akan pergi sampai ke Parsi. Inilah sejarahnya. Dan masjid pertama yang cukup besar di Ulu Jami' Bursa, kita boleh tengok seni bina ni sudah lebih kurang seni bina yang berada di yang tadi kita tengok itulah, seni bina di Isfahan. Ini di Bursa, Turki, banyak kubah-kubah. Ya. Masjid Ulu Jami' ni saya pun dah pergi dah. Dia punya masjid dia besar, sejuk. Dan adalah dia punya, orang kata so-called mitos tentang Nabi Khidir. Okey. Kemudiannya Masjid Sultan Ahmad terkenal. Yang ini mula adanya seni bina yang menggabungkan Byzantine. Jadi seni bina pada tiang-tiang itu lebih kepada Byzantine, tapi kubah adalah daripada Saljuk yang berasal daripada Parsi. Dan ini yang paling dekat dengan kita, Masjid Wilayah Persekutuan. Syatranj. Syatranj ni apa tuan-tuan? Dalam bahasa Parsi, ini adalah dalam bahasa Parsi dipanggil syatranj, dalam bahasa Sanskrit dipanggil caturangga. Dalam bahasa kita dipanggil catur. Ini adalah satu tradisi orang Parsi yang asalnya daripada India. Daripada India, kemudiannya Parsi innovate dari segi the rule of game. The rule of game, India kata boleh, king pun kita boleh makan. Tapi dalam Persian game, tak boleh. Dia menghormati king. Jadi kita tak boleh sebab tadi kan, the loyalty tadi, dia punya adab dia dan sebagainya. Jadi ini ditulis dan dicatatkan dalam catatan sejarah Parsi dan juga India, di mana mereka lah memperkenalkan check. Bila jumpa, check. Tak boleh gerak, checkmate. Jadi kita tetap tak boleh makan dia. Dia checkmate je. Dan apabila chess. Jadi bila Islam datang, maknanya pengaruh Islam sudah sampai ke Parsi. Kemudiannya orang Islam tolak tak permainan ni? Tidak. Bagaimana permainan ini dibawa ke Maghrib dan Al-Andalus. Dibawa permainan ini dan dihidupkan, di mana pada waktu itu India dah tak main pula catur. Dan kemudian apabila bangsa Saljuk ini membawa sekali permainan sampai ke India dan dihidupkan balik permainan ini. Dan syatranj yang kita tengok dalam gambar ini adalah syatranj catur kurun ke-12 yang ada di dalam New York Metropolitan Museum di New York. Dan catatan yang saya sebutkan ini daripada Firdausi Shahnameh ini menceritakan tentang kisah ini. Dia ada kisah lah bagaimana delegasi India datang, dia nak mencabar Raja Parsi. Jadi dia buatlah permainan ni. Jadi ada sejarah dia. Kemudian untuk Saljuk dan juga Osmaniyah, kemudiannya ada satu manuskrip yang menceritakan tentang Syams Tabrizi ini. Syams Tabrizi ini kalau tuan-tuan perempuan pergi ke apa tadi tu nama tempat dia? Allahumma salli ala Muhammad. Tempat Jalaluddin Ar-Rumi ini. Konya. Di Konya.
Ini adalah tuan guru dia kan, Jalaluddin Rumi dan juga Syam Tabrizi. Dan dalam lukisan ini, lukisan dalam satu manuskrip ini menunjukkan dia sedang bermain catur. Dan rupa-rupanya di dalam tradisi Islam pada tahun sekitar 988 Ibnu Nadim dia menyenaraikan sekurang-kurangnya ada 5 kitab chess dalam Islam. Jadi ada kitab Asy-Syatranj, Ar-Razi menulis, Al-Adli, As-Suli, Al-Lajlaj, Al-Aluqdisi. Ini adalah semua ilmu strategi permainan peperangan. Jadi dia lebih kepada bagaimana nak mengasah minda dari segi strategi game. Dan ini sahabat saya yang membuat kajian tentang catur Melayu, rupa-rupanya ada juga pengaruh daripada tempat yang sama. Maknanya Melayu dulu pun ada ilmu catur dan ini masih lagi sedang dikaji oleh beliau dan belum diceritakan lah. Yang dam sekarang ni kan, saya yang catur memang orang tak kenal lagi ceritanya. Tapi juga dimain oleh panglima-panglima perang Melayu untuk belajar strategi lah. Okey, Karvansarai Sultan Hanif, ini adalah tempat yang saya pergi, ini gambar betul yang saya pergi. Jadi yang ini adalah sistem R&R yang diwujudkan daripada Parsi dan kemudiannya bawa kepada Saljuk, kemudian bawa kepada Osmaniyah. Sistem R&R lah yang kita boleh pergi balik kampung, berhenti rehat-rehat. Jadi rehat-rehat yang ada dengan konsepnya adalah konsep yang paling banyak dibina R&R ini, Karvansarai dipanggil, adalah pada zaman Saljuk. Dan yang paling besar inilah tempatnya, Karvansarai Sultan Hanif merupakan R&R yang berada dalam laluan sutera di Turki, tapi dekat saya antara Konya dengan Aksaray, dia dah kat hujung dah, dekat laluan sutera. Dan laluan ni dah tak jadi laluan famous dah, dia ada laluan lain highway, jadi sebab tu orang tak pergi sangat tempat ni. Dan bila kita pergi dekat sini, rupa-rupanya sistem yang dibawa oleh Saljuk dia ada very systematic, di mana setiap pedagang boleh duduk kat situ 3 hari percuma. 3 hari percuma, siap makan dan perlindungan insurans. Insurans apa? Barang-barang dagangan letak dekat dalam tu. Kalau dia bawa masuk lepas pukul 8 ke macam tu lah, kira malam kan, lambat, yang tu tak akan dapat nilah jaminan. Jadi ada dia punya sistem tu. Memang besar, saya dah pergi dah. Dia ada pula seni bina tu canggih lah. Sebab bila musim sejuk, kita kena duduk sebelah sini. Musim panas, duduk sebelah sini. Ada dia punya, saya tak tahu lah dia punya ini kan, kemahiran dia. Saya pergi ni, 2016. The building dibina pada 1228. So, almost berapa tahun 800 tahun lah. Almost 800 tahun. Sampai sekarang masih kukuh lagi lah. Dan pada waktu ini juga perkembangan aliran Sufi mula wujud dengan Al-Ghazali mengeluarkan kitab Ihya Ulumuddin, Omar Khayyam, Yunus Emre, Jalaluddin Rumi, Sadruddin Qunawi dan sebagainya. Yang ini kita mungkin tak perlu cerita panjang, sekadar nak menceritakan bahawa wujudnya aliran ini. Kenapa wujud, nanti saya ceritakan sedikit. Ini adalah sebenarnya kita punya pengakhiran kelas yang lepas. Maknanya apa pengajaran kita dapat tengok daripada evolusi daripada Parsi kepada Saljuk itu adalah yang diambil adalah contoh teladan yang baik lah. Dan Islam itu menunjukkan flexibility dan mudahnya Islam itu diterima. Sebab tu tidak ada sebenarnya orang, kadang-kadang orang jadi takut nak masuk Islam sebab masuk Melayu ke. Sebenarnya tak tukar bangsa, kamu tetap bangsa kamu dengan culture kamu. Tapi kamu hanya mengambil maksudnya iman itu pada agama ataupun pada Islam, tetapi dari segi culture, kalau dia tak menyalahi tak ada masalah, tidak menjadi isu. Kemudian yang lebih ditekankan apabila mewujudnya aliran Sufi, nanti kita tengok sebab apa wujudnya aliran Sufi adalah disebabkan perpecahan antara umat Islam pada waktu. Jadi keadaan kehidupan jadi kelam kabut, kacau bilau, asyik nak bergaduh. Maka dia menekankan soal kasih sayang, taqarrub ila Allah. Kita jaga diri kita dekat dengan Tuhan. Kemudian elemen dia kasih sayang. Lebih kepada menunjukkan kasih sayang. Dan itu menambahkan lagi pula orang minat pada agama. Pada waktu itu. Kemudian hidup sederhana. Pada asalnya Saljuk juga kehidupan mereka sederhana. Mereka tak cukup, orang kata dia bukan jenis bermewah-mewahan.
Tetapi biasalah nanti bila saljuk sudah menjadi makin semua dalam Ibn Khaldun mengatakan dalam kitaran civilization ni, kitaran tamadun, dalam kitaran dia yang terakhir adalah dia mencapai kemuncak. Kemuncak adalah petanda dia jatuh. Sebab pada waktu kemuncak, apa yang terjadi? Mereka akan hidup bermewah-mewahan. Oh, jadi pada waktu itu sudah tidak lagi fikir soal rakyat, lebih kepada soal apa yang aku dapat. Jadi pegawai-pegawai atasan sudah mula makan rasuah. Jadi sedikit demi sedikit nilai-nilai kebaikan tu sudah hilang dan kemudiannya jatuhlah pula tamadun. Tamadun baru pula bangkit. Jadi macam itulah the cycle. Okey, baik. Kita mana? Hangkah. Hangkah ni adalah tempat bagaimana ulama sufi itu berkumpul dan kemudiannya anak-anak murid dia datang. Kumpul dan kat situlah dia buat punya majlis zikir dan sebagainya lah. Yang ni ada istilah-istilah lain. Nanti saya sentuh sikit bila kita masuk kepada, sekarang ni saya masuk kepada Osmaniyah yang sepatutnya hari ni lah. Maaflah saya lambat sikit sebab saya suka untuk bagi dia punya flow tu supaya kita dapat tengok. Okey, bila kita nak bercerita tentang kebangkitan Osmaniyah, ini kita punya cerita hari ini sebenarnya kebangkitan Osmaniyah, dia akan tersangkut sedikit nanti tentang sejarah Saljuk. Bagaimana sebelum ini kita dah cerita 16 kerajaan utama bangsa Turki, dan salah satunya Saljuk dan berakhir dengan Osmaniyah. Mughal yang tadi sahabat kita tanya pasal Mughal ada, tapi saya sepatutnya Mughal dulu, tapi saya bawa kepada Osmaniyah untuk tengok rentetan pada bangsa Turki bawa kepada satu kuasa yang besar. Kalau pra-Osmani, dia ada macam-macam yang kita dah pun sentuh, yang kita panggil orang bangsa Turki, tribe mereka ni masuk Islam dan mereka dikenali sebagai Turkmen atau Turki Iman. Turkmen, Turkoman. Dan budaya Turkoman yang kita pun dah bincangkan adalah kepimpinan mereka. Ini tadi saya sebut tak ada istana. Bukan gaya hidup mewah asalnya. Hidup sederhana. Dipimpin oleh bey ataupun kepala puak. Atau kita panggil mungkin general lah. Kita panggil bey. Ada ditulis BEG kalau kita baca yang dalam buku dia punya beg kan. Sebenarnya bunyinya bey. Bunyinya bey. Okey, kat sini yang menarik bila nak cerita pasal Sufi tadi, bila Al-Maqdisi mencatatkan keadaan di Khurasan tadi dan juga Transoksiana, kawasan yang merupakan kawasan Saljuk yang asalnya merupakan kawasan Parsi kan. Okey. Di situ boleh lihat Khurasan dan Transoksiana dalam peta yang saya tunjuk tadi, mereka bermazhab Syafi'i. Maknanya ke timur kebanyakannya Syafi'i. Khawarizm di sebelah kiri itu Hanafi. Dan pada waktu yang sama ada pecahan-pecahan kecil. Di sinilah pandangan-pandangan yang mula orang kata mengambil pendekatan-pendekatan pemikiran falsafah Yunani. Jadi dia membawa sebagai contoh katakan Mu'tazilah. Ini pecahan kecil ni, dia bukan satu orang kata gerakan yang besar, tapi dia ada pengikut kecil-kecil. Mu'tazilah ini mereka mengambil logik akal berbanding dalil. Kalau ada dalil tu tak logik, dia tolak dalil tu. Jadi ini pandangan yang ada pada waktu itu di Nishapur. Kita dah faham sekarang ni, sosio budaya di kawasan ini dah bercampur-campur. Dia bukan orang Turki je ada. Dia ada orang Parsi kan? Kemudian orang Arab. Jadi dah bercampur-campur. Dan apabila datangnya pendekatan-pendekatan dengan fahaman yang pelik, memang ada juga pengikutnya. Mu'tazilah. Kemudian Syiah yang memang sudah ada sejak pada zaman Ali lagi. Kan? Dan Syiah ini dia tidak berkembang begitu besar. Asalnya mereka bukan membawa faham ideologi, hanya faham politik asalnya. Tetapi bila lama kelamaan mereka membawa doktrin agama. Sebab apa? Sebab nak bawakan keyakinan orang. Dia macam setengah zaman sekarang ada nabi palsu kan. Tapi kenapa ada pengikut? Kita pelik juga, pengikut ni belajar universiti. Kerja-kerja syarikat korporat boleh berfikir, tapi dia boleh kalah. Sebab apa? Sebab antara lain dia menunjukkan kononnya karamah. Dia boleh memberikan orang sihat. Kemudian dia dapat mimpi. Kan? Mimpi
Tak semestinya salah. Alamat tu kita tak tahu. Adakah betul tak? Jadi kadang-kadang dijadikan hujah pula. Saya mendapat mimpi bahawa sekian akan datang seorang imam yang akan membawa kita daripada kesesatan dan sebagainya. Jadi orang yang tak ada ilmu, yang ignorance tadi itu, dia akan ikut. Jadi mereka inilah yang terikut juga kepada pecahan-pecahan kecil seperti Mu'tazilah. Kemudian Syiah. Kemudian ada Karamiyah. Karamiyah Murji'ah. Yang ini pula, dia bercakap tentang tak ada siapa boleh menghukum orang lain atau mengkafirkan orang lain. Mengatakan orang-orang siapa-siapa tu murtad daripada agama Islam. Sebab dia kata itu urusan Allah. Kalau orang tu buat maksiat, biarlah dia. Iman seseorang tidak boleh bertambah ataupun berkurang. Itu faham dia. Siapa yang buat maksiat teruk mana pun, selagi dia beriman, dia tak boleh masuk neraka. Jadi faham-faham yang begini, bagi mereka yang tidak mendapat orang kata pembelajaran yang lebih baik, maka mereka akan lebih cenderung. So macam ni okey lah. Tak apalah kita terbuat silap ke apa, tak ada masalah. Jadi ada pecahan-pecahan kecil ni. Okey. Pecahan-pecahan kecil ni dan apa yang ada pada waktu ini, Al-Maqdisi menceritakan dia tak jadi masalah pun. Sebab masing-masing dengan amalan masing-masing. Tetapi dia mula menjadi masalah bila ada wujudnya asabiyah kedaerahan. Sebab macam Karamiyah, kalau tak silap saya di sebelah timur kalau tak silap. Kemudian sebelah barat orang faham lain. Jadi bila semangat itu kuat untuk mengekalkan, oh aku ni orang sini, inilah ajaran kita, ini ajaran kita. Bila jumpa ajaran yang lain, dia jadi konflik. Dan semangat ini akhirnya menyebabkan asabiyah timur dan barat punca perkelahian aliran Syafi'i dan juga Hanafi. Kemudian Syiah dah tentulah. Kemudian Karamiyah dan juga Hanafiyah pun ada. Jadi banyak isu-isu yang terjadi itu juga disebabkan oleh keadaan kerajaan yang semakin birokrasi, mula wujudnya kelas-kelas dan darjat-darjat. Jadi kelas-kelas itu menyebabkan juga wujudnya ulama-ulama yang lebih kepada menyokong kerajaan saja kerjanya. Maknanya Al-Maqdisi nama orang. Jadi apabila tindakan-tindakan yang dibuat oleh kerajaan ini, kita nak cerita pasal bila Saljuk sudah semakin membesar lah, sudah berada di keadaan orang kata hampir kepada peak dia, maka pada waktu itu berlakulah seperti mana Ibn Khaldun katakan kitaran tadi. Jadi setengah ulama yang tidak bersetuju, mereka mula berkumpul bersama pengikut mereka. Pengikut mereka berasal daripada rumah dan sebagainya, membentuk hangkah tadi. Hangkah yang kita panggil zawiyah dalam bahasa Arab, dan membentuklah kewujudan tarikat ini. Tarikat siapa? Nama yang dinisbahkan kepada dia punya ustaz dia ataupun ulama-nya. Jadi tarikat-tarikat ni kebanyakannya juga ulama Syafi'i juga sebenarnya. Dan pada waktu itu tak nak berlakunya konflik yang berlanjutan sehingga boleh berperang. Maka ulama Syafi'i di dalam hangkah juga mempelajari, mengajar ilmu kalam. Dia mewujudkan satu ilmu yang dipanggil ilmu kalam. Ilmu kalam adalah satu ilmu, orang kata macam yang kita kata, ilmu seperti perdebatan lah, tetapi ilmiah dalam suasana yang lebih tenang lah. Ilmu kalam ini digunakan untuk melawan Mu'tazilah, untuk memastikan pengikut Sunni, maknanya ilmu-ilmu yang dipelajari oleh masyarakat Islam pada waktu itu supaya tidak terpesong. Dan keadaan ini menyebabkan kemudiannya hangkah-hangkah itu semakin banyak. Hangkah-hangkah semakin banyak. Alim, para ulama tadi, dia menjadi syekh tarikat. Menjadi syekh tarikat. Kemudian perkumpulan mereka tertumpu di tekke, ini bahasa Turki. Tekke ini hangkah lah juga. Hangkah ni daripada bahasa Parsi. Kemudian bahasa Arab dipanggil zawiyah. Jadi di situlah, macam ni lah, macam tempat kita berkumpul. Tidak ada masalah, hanya pada berkumpul untuk belajar agama kan. Okey. Jadi yang itulah yang terjadi, tempat yang kemudiannya bagi mereka yang rasa macam haralah dunia ni sakit kepala dan sebagainya,
maka mereka pun bersuluk. Kita panggil istilah ada bersuluk kan. Duduk, maka ada yang berzikir berlebih-lebihan, kemudian dia membawa budaya Parsi. Parsi suka bersyair-syair, poetry. Yang budaya itu membawa kepada lagu-lagu kasidah, lagu-lagu yang memuji-muji Nabi. Baik, tak ada masalah ya. Pada awalnya kemudian terjadi salah satu kes yang terjadi, Syekh Abu Sa'id di Nishapur di kawasan Iran hari ini. Syekh tarikat itu dengan guru Marabi ini sama. Istilah-istilah tu nampak sama lah. Tapi saya pun sebab tak mendalami tasawuf ni, mungkin dia ada level-level dia, saya tak pasti. Tapi dari segi istilah dia samalah, guru, murabbi ya. Syekh kan, Syekh tarikat. Wali sama. Wali dia jadi lain sikit. Wali tu dia punya perbincangan dia tu, saya rasa saya kena semak balik, sebab wali ni memang disebut dalam Al-Quran Auliaullah kan. Jadi dari segi kita memahami maksud wali tu, dia dah bercampur-campur sikit. Orang kita sekarang lah, orang kita kadang kita tengok orang ni boleh, kalau dulu panggil wali ni boleh jalan atas air. Betul tak? Wali ni boleh jalan atas air. Wali ni dia dekat depan kita ni, tiba-tiba orang kata jumpa juga dekat Mekah. Kan? Jadi cara kita faham wali tu mungkin saya ingat dah tak berapa sempurna lah. Nanti kalau mungkin ingatkan saya juga, maknanya wali tu dan juga yang imam hadis saya akan cuba kongsikan nanti. Yang dimaksudkan wali yang sebenar lah. Jadi sekarang memang betul, kadang-kadang guru-guru tarikat juga dipanggil sebagai wali lah kan. Dia ada karamah dia. Yang mana bagi saya secara pribadi, mungkin betul dia mempunyai karamah yang Allah berikan, tetapi itu dia tak seperti Nabi yang perlu mewajibkan kita meyakini dia ada mukjizat kan. Nabi betul, tapi bagi manusia itu mungkin Allah nak beri kepada dia, itu untuk dia, tapi bukan untuk jadikan hujah untuk kita. Okey, dia ni, ini lain macam dia. Jadi kita berlepas tangan lah. Maknanya saya pun tak berani nak komen lebih. Cuma dalam cerita Syekh Abu Sa'id di Nishapur ini, pada asalnya gerakan mereka ni zuhud, bukan pada harta dan sebagainya kan. Tetapi bila pengikut ramai, saya sendiri pernah melihat perkumpulan ni ada ramai pengikut. Pengikutnya suka memberi hadiah kan. Beri hadiah dan sebagainya, sampailah satu ketika seorang ulama datang mengunjungi Syekh Abu Sa'id ni. Syekh Abu Sa'id ni sedang berbaring di atas sofa yang empuk, kira macam selesa lah, umpama raja lah disebut dalam catatan tu, sambil kakinya dipicit-picit oleh anak muridnya ya. Dan pada waktu itu ulama ni kata, saya ingatkan ini adalah ulama yang ada hangkah ini, yang syekh tarikat ni, mereka ingatkan dia zuhud, maknanya kehidupan dia sederhana. Macam mana boleh hidup macam ni? Jadi peluang diambil oleh Syiah mengutuk dan mencemuh golongan sufi, golongan ulama-ulama syekh tarikat ini, yang akhirnya membawa kepada seorang ulama yang namanya Abul Qasim Al-Qushairi, yang terpaksa menulis kitab untuk memperbetulkan tanggapan orang tentang sufism. Sebab pada waktu itu yang tadi saya sebutkan, yang pengaruh Parsi dengan berlampau-lampau berkasidah, berpujangga, kemudian adanya zikir yang diiringi pula dengan tarian, dengan muzik yang berlebih-lebihan. Abul Qasim ini menulis dalam Risalatul Qushairiyah fi ilmu tasawuf, dia menerangkan bahawa sebenarnya ilmu sufi ini tidaklah sampai ke tahap itu. Maknanya berpada-pada. Nabi pun pernah seorang sahabat datang bertanya. Dia kata dia nak berzikir je, nak solat je, nak tinggalkan isteri dia, tinggalkan keluarga kerja semua. Nabi kata tak boleh. Ada masa untuk tidur, ada masa untuk solat dan sebagainya. Maknanya berpada-pada. Jadi terjadi pada zaman itu sehingga dia berlampau-lampau. Sehingga memuji-muji bukan saja Nabi, kepada syekhnya melampau sebagainya. Dan wujudlah yang tarikat yang telah tersesat. Dan kalau tuan-tuan perempuan mungkin pernah dengar Syekh Hamzah Yusuf. Syekh Hamzah Yusuf pun antara yang aktif dalam tasawuf. Tapi dia juga mengkritik golongan yang begini. Maknanya perkara ni bukan zaman sekarang lagi terjadi, dah lama dah pun.
Dan ulama pun pernah mengkritik, ulama mereka sendirilah yang mengkritik. Kerana masyarakat menjadi semakin teruk bila fanatik, menjadi fitnah yang besar dan dilaporkan kepada Sultan Ghaznawi, ya, ketika zaman Ghaznawi tadi. Sejak zaman Ghaznawi ni, lepas tu baru Saljuk, kemudian baru Osmaniyah. Jadi pengaruh Sufism ni kalau sekarang pun kita tengok dekat Osmaniyah kuat, ya, kuat. Jadi dia embedded with the society. Dia dah jadi the identity, the culture of the people lah. Dalam Turki memang soal zikir memang kuat. Soal ibadat sunat kuat. Kalau tuan-tuan perempuan perasan, habis dia solat fardu di masjid, mereka akan terus bangun. Mereka tak zikir terus. Mereka terus bangun untuk solat ba'diyah. Begitu juga qabliyah. Siapa yang tak bangun tu terasa macam, salah ke rupa-rupanya. Dia dah jadi macam satu amalan yang dia akan memperbanyakkan. Soal taqarrub tu kuat. Sebab tu tradisi sampai ke sekarang pun di Turki, kita nak minta orang mewakaf senang. Dia tak kenal kita pun, dia akan belanja kita tak kenal pun. Saya banyak kali jadi belanja kita betul-betul. Sebab bagi dia ikram tu dari segi taqarrub, dia nak buat sesuatu untuk beramal. Jadi kekuatan tu sebenarnya dah datang sejak pada kurun ke-12, kurun ke-10 lagi dah ada. Tetapi memang ada sebahagian yang dah terpecah-pecah ataupun dah menyeleweng, ya. Dari segi ekonomi, orang-orang Saljuk, orang Turkmen ini asalnya beginilah kehidupannya. Kemudiannya dia sudah semakin moden seperti yang kita dah cerita. Kekuatan Turkmen tadi ini pun kita dah cerita, saya sekadar ambil cepat sikit. Kemudian bila dah pengalaman dalam politik dengan 16 kerajaan yang kita ceritakan, barulah yang hari ni yang bercerita tentang Osmaniyah ini adalah suatu yang orang kata dia dah banyak pengalaman. Kewujudan Osmaniyah ini berdasarkan pengalaman-pengalaman yang banyak daripada Parsi tadi, Ghaznawi, ya, kemudian Saljuk, kemudian barulah jadinya mereka ni. Mereka datang daripada keluarga kaya ni. Sebelum ni kita tengok Saljuk daripada keluarga Deniz. Ini daripada puak kaya. K-A-Y-E-A-Y-I itu bunyi dia kaya. Dan daripada situlah keturunan Ertugrul dan Osman. Jadi di sinilah Osmaniyah yang kita sebut Saljuk. Kita dah tengok, kemudian inilah Osmaniyah. Yang ini pun saya skip sebab kita dah pernah tengok hari itu, ya. Okey, ini yang Saljuk kita kata dia terpecah kan. Hari itu kita dah tengok dia terpecah kepada 3, dan seterusnya setelah Mongol mengalahkan mereka dalam peperangan, sebelum kita tengok peperangan Manzikert, kita tengok sikit di sebelah barat, di Mediterranean. Ketika Saljuk tadi naik, dalam masa yang sama berlakunya perang salib. Dalam masa yang sama di Andalus, keadaan Andalus sedang kucak-kacir, khilafah Cordoba telah jatuh kerana umat Islam berpecah-pecah kepada kerajaan-kerajaan kecil, Taif dan Al-Murabitun, Al-Muwahhidun dan sebagainya. Kita tengok apa yang terjadi, dia ada berkaitan lah. 1054 itu adalah schism of Christian, perpecahan Kristian. Itu ni satu kumpulan sufi juga. Yang ini kumpulan, ini satu kerajaan yang berdasarkan puak juga, keluarga yang dia menguasai kawasan selatan Andalus dan utara Afrika. Dan ini pada waktu ni Cordoba zaman kegemilangannya pada sekitar 1000 tu. Kemudian pada 1031 dia terpecah-pecah. 33 kerajaan kecil. Kemudian muncul kerajaan di kalangan 33 tu, satu bangkit dengan kuasa yang lebih besar, mendapat bai'ah di kalangan masyarakat, jadi Al-Murabitun, terpecah balik jadi 22 pula. Lepas tu satu padanya bangkit jadi Al-Muwahhidun. Jadi ini nama-nama dinasti dia lah, dan kemudian bersatu kembali di bawah keamiran Granada, dan inilah pengakhiran di Spanyol lah, di Andalus. Yang ini kita pun dah pernah cerita, saya nak sepintas selalu saja. Bila terpecahnya, kita tengok tadi 1054 dia terpecah sama zaman waktu Saljuk sedang bangkit di sebelah timur.
Di sebelah barat mereka sedang berpecah. Mereka juga berlaku perpecahan sesama mereka, seperti mana yang saya sebut tadi, sesama umat Islam juga perpecahan berlaku. Tetapi mereka lebih besar lagi kerana mereka adalah dua entiti orang kata faham yang berbeza yang membawa kepada satu Ortodoks, satu Katolik. Kemudian mereka ada dua ketua dan satu Pope di Itali dan satu lagi di Konstantinopel, tempat di mana nanti Muhammad Al-Fatih akan menguasainya lah. Satu di Rom, satu di Konstantinopel lah. Yang ini pun saya tak perlu cerita bagaimana bangsa Norman datang menyerang selatan Itali kerana dia pun tak puas hati. Dekat situ adalah punca lah sebenarnya, punca kepada bagaimana mereka dealing dengan Rom di Itali untuk mendapatkan persetujuan Pope di Konstantinopel ni, di bishop yang dia panggil, bishop di Konstantinopel ini, untuk mereka mendapatkan ataupun memulakan perang salib yang pertama. Yang ini saya tak nak sentuh sangat lah sebab nanti panjang lagi juga cerita pasal perang salib ni. Cuma nak cerita ia terjadi di kala Saljuk sedang mula bangkit di sebelah timur. Okey. Yang ini, apabila Anatolia tadi, yang Saljuk dengan nama Saljuk Sultanate of Rome telah kalah di tangan Mongol Ilkhanat ni, sebelum dia masuk Islam lah Mongol ni. Ada satu tribe yang namanya Osman, dan Osman inilah yang setiap tribe ini kita panggil Beylik. Bey tadi, kan? Kepala pada puak tadi Bey. Jadi kekuasaannya dipanggil Beylik kawasan tu. Jadi ada Beylik Karaman, ada Beylik Aidik, Germian, Osman. Ini adalah pecahan daripada bangsa-bangsa Turki juga. Kita nampak dekat situ Ottoman. Jadi mereka berpusat di Sogut yang tadi kita sebut dengan lambang puak ini, kaya. Ini Anatolia ni sebahagian daripada Turki tu. ya, Anatolia, kalau kita sebut Anatolia, ini dia. Anatolia adalah the Eastern Turkey. Sekarang lah, kalau sekarang. Jadi di sebelah sana kita panggil Eropah lah. Ini sebab ini masih lagi di Asia. Jadi istilah untuk kawasan ini dipanggil Anatolia. Ini permulaan bangsa Osman ini atau puak Osman, di mana mereka berpusat di Sogut. Dekat sini kita dah boleh nampak dah Bursa, tempat yang kita dah pergi, yang Bursa kan, kita dah pergi. Kemudian Konstantinopel dah tak jauh. Ini bermulanya pentadbiran Bey Osman, yang kemudiannya berkembang sehingga Osmaniyah mempunyai 36 sultan. 36 sultan. Ini adalah Osman Ghazi punya apa panggil, kubur lah, makam. Siapa dah pernah pergi boleh tengok memang ada bendera tu, bendera kayu, puak kaya. Dan Osman Ghazi dia memberikan wasiat kepada anaknya bila meninggal. Dia kata, jika siapa menasihatimu dengan perkara yang tidak diperintahkan oleh Allah, maka janganlah engkau menerimanya. Janganlah lakukan apa-apa yang tidak diperintahkan oleh Allah, rujuklah kepada ulama. Yang ini menarik sebab apa? Tradisi zaman Osman ialah tradisi ulama adalah pendamping sultan. Ulama tidak menjadi sultan. Jadi dia asingkan supaya ulama advisor. Dan ulama ni putera raja akan train by ulama. Jadi memang sejak awal dia dah orang kata di rotan lah, dia ajar disiplin dan sebagainya. Jadi, dan pada waktu Orhan, setelah masuk zaman Orhan Ghazi, barulah menggunakan nama sultan lah. Sebelum tu dia guna nama Bey Osman tadi. Kemudian masuk Orhan Ghazi anak ini baru menggunakan nama sultan. Okey. What's the significant structure macam mana? Yang tu saya tak tahu dia punya signifikan lah, tapi lebih kepada dia nak menunjukkan macam megah lah kan, ada
binaan dia tu. Seorang lagi, ada satu sultan tu dia mewasiatkan dia tak nak ada binaan. Saya dah tak ingat nama sultan tu. Saya pergi tempat dia dan dia suruh supaya kalau dibuat pembinaan di tepinya, maksudnya macam bangunan, lubangkan atas supaya maknanya dia dapat, dia kira kena cahaya matahari, dia punya wasiat. Tapi dari segi ini saya pun tak mendalami. Cuma maksud kita katakan bukan batu nisan lah, maksud turban itu ada maksud dia. Yang ini memang saya punya sahabat, saya memang pakar dalam bidang Turki, dia boleh bagikan maksud lah. Saya tak apa faham. Dia ada maksud-maksud dia. Jadi kalau dia ni ulama ke, dia siapa ke, dan penghormatan ini sedikit sebanyak dia berbalik kepada culture tadi. Culture Saljuk, culture Parsi. Dia menghormati sehingga membina binaan yang seperti ini. Dan binaan seperti ini adalah binaan yang sama juga yang ditemukan tadi di zaman Abbasiyah, di mana di dalamnya ada kubur. Jadi binaan yang kata kubah tadi pun adalah binaan, kalau kita tengok tadi tak jauh beza juga dengan binaan Parsi punya, Zoroaster punya temple kan. Okey. Well, yang ada dalam Bible that says, Siapa? Sebab besar tu. Ada dalam Bible Yang kain kapan? Betul. Betul. Sama juga tradisi Turki, para ulama dia pun itu adalah kain kapannya. Sekarang tak semualah. Banyak yang dah pakai, dah jual dah dekat kedai pun. Yang dah siap, yang masuk tu. Dah siap tu kan. Dan kalau ingat, waktu saya tunjukkan gambaran bapa datuk kepada Cheng Ho, dia pun pakai benda yang sama. So, pakaian itu dari segi lilitan cara itu adalah tradisi yang ada pengaruh Parsi juga. Jadi dia daripada keturunan Khawarizm kan. Okay, Osmaniyah ni kalau kita tengok perkembangan dia daripada yang Saud tadi, kemudiannya makin lama makin membesar, membawa kepada Eropah sehingga menguasai kawasan Mesir, sehingga sebesar ini pada zaman Sultan Sulaiman. Ini paling besar. Zaman Sultan Sulaiman, dia panggil Sulaiman the Magnificent. Tak tahu ada filem ke tak? Ada tak? Sulaiman the Magnificent. Ada ada. Ini pengikut ni. Ikut movie ni. Belum tengok lagi Garis masa, saya suka untuk tunjuk garis masa supaya kita dapat tengok agak orang kata dia punya kronologi lah. Peluasan ke Eropah dan Asia dimulakan apabila Osman Ghazi mengasaskan Osmaniyah tadi yang kita sebutkan. Kemudian kita nak tengok di peringkat Eropah. Di Eropah sudah mula, saya saja nak tunjuk cerita pasal bank ini, sistem perbankan pertama, sebab nanti Osmaniyah antara salah satu punca kejatuhan dia adalah kerana berhutang dengan bank. Okey. Sistem perbankan dia dipikir nak baik. Yang sekarang saya tak pasti nak kata sangat baik. Islamic banking dia sekarang dipanggil sebagai the cooperative bank kan. Dia tak panggil nama Islamic. Tetapi kalau nak kata paling baik agak susah jugalah. Saya kata sebab dalam dunia Islamic banking masih lagi melihat Malaysia sebagai tempat yang inilah paling baik dalam Islamic banking ni kan. Bukan dia semata-mata lah. Sebab sistem banking tu pun dia berasas daripada sistem pinjam duit kan. Jadi tanpa nama bank lah. Dah ada dah sebelum tu pun. Dan permulaan kepada Osmaniyah pinjam pada bank pun adalah sebab dia pinjam daripada orang kaya dulu. The merchant-merchant yang kecil dulu. Tapi lepas pada tu dia banyak sangat perang, dia terpaksa pinjam lagi duit. Sampai terpaksa pinjam pada bank. Dan akhirnya dia diisytihar bankrupt, nanti kita tengok kan. Jadi isytihar bankrupt dia panggil the sick man of Europe. Disebabkan dia memang dah tak boleh nak bayar dan akhirnya keadaan dah menjadi lebih teruk. Dan kita boleh tengok dekat sini Bank Medici itu dia wujud 1429 ketika mana Renaissance mula terjadi di Eropah.
Renaissance adalah akibat daripada mereka belajar daripada Andalus. Jadi kita tak boleh nak kata clash of civilization. Sebenarnya semua ada kaitan di evolution tu. Jadi dia belajar ketika Andalus sudah jatuh, mereka mendapat buahnya, hasilnya. Dan mereka mula bangkit dan mencipta, buat innovation dan sebagainya. Dan kita tengok dekat sini, Mehmed Al-Fatih membuka 1453, membuka Konstantinopel. Ini cerita yang cukup famous. Dan pada waktu itu di Eropah yang menjadi rakan dagang untuk Osmaniyah adalah Venetian. Pembukaan Konstantinopel, ramai dah tahu dah cerita dia. Cuma saya nak cerita sedikit apa yang mungkin saya teringat. Antara lain yang saya pernah sebut sebelum ini, bila kita sebut Rome itu dia terpecah kepada 3. Sama ada Rome, Itali yang kita sebut the Roman Empire tadi. Second, Rome, the Sultanate of Rome, yang maksudnya Saljuk, Anatolia. Dan the third ialah Rome, Konstantinopel di bawah Sultan Mehmed. Sebab dia juga menggunakan istilah diri dia Kaisar Rome. Jadi the Kaisar of Rome. Jadi bila orang cerita pasal Rome, kita nak tengok Rome yang zaman mana ni? Yang ini pun saya pun belum, yang saya sebut sebelum ni juga, saya pun belum research deep lagi. Bila kata Hang Tuah berjumpa dengan pergi ke Rome, dia ada hikayat tentang Hang Tuah pergi ke Rome. Rome yang mana yang dimaksudkan. Jadi yang itu pun kita nak tengok jugalah. Nantilah kalau ada masa, insya-Allah kita cuba cari. Kemudian ini hadis yang memang penyebab kepada Konstantinopel itu nak dibuka. Dan hadis ini terlaksana setelah 800 tahun. Lama. Maknanya bukanlah para sahabat yang dengar yang lain pun semua nak cuba membuka Konstantinopel tu. Tetapi rupa-rupanya dia terjadi 800 tahun akan datang. Dia sama seperti bila kita kata kebangkitan akan bangkit. Umat Islam akhir zaman ni akan bangkit. Siapa yang bangkit kita tak tahu bila, tapi kita kena usahalah. Jadi sama juga usaha itu. Dan antara cerita yang menarik tentang ini, Fatih belajar daripada kesilapan. Sebagai seorang anak muda, ayahnya Murad II, merupakan sultan yang berpusat di Edirne, dan dia Mehmed II ni, dia menjadi gubernur di Manisa. Manisa di Anatolia di sebelah selatan ni. Ayahnya di Edirne. Pada waktu itu ayahnya sudah pun ada perjanjian damai dengan Hungary supaya mereka tidak berperang sama mereka. Fatih pada waktu itu berusia 12 tahun memimpin Edirne, sebab ayahnya akan pergi ke Karaman. Dia pergi ke Karaman sebab dekat situ bangsa Karaman ni dia mengakui dia adalah waris Sultan Saljuk. Dia nak topple. Jadi ayahnya terpaksa pergi ke Karaman. Dan pada waktu itu ibu kota negara tak ada siapa yang jaga. Jadi dihantar siapa? Mehmed Al-Fatih pergi ke Edirne untuk mengambil alih tugas ayahnya. Dan pada waktu itu Hungary dapat tahu, oh ini budak muda ni. Jadi dia pun telah mengkhianati perjanjian damai bila tahu Mehmed datang. Dan waktu itu Mehmed pun tak ada pengalaman, maka dia terpaksa panggil ayahnya Murad untuk kembali untuk menyelesaikan isu dengan Hungary. Dan kemudiannya alhamdulillah selesai, tidak berlaku peperangan. Dan selepas berjaya, yang Karaman tadi pun dah selesai, ayahnya nak duduk rehat lah, orang kata nak bertakarub. Maka Mehmed menjadi sultan balik. Tapi yang menarik tentang cerita ini, ketika Mehmed menjadi sultan, pada mula-mula, saya dah tersilap dengan ni. Alamak, silap. Okey. Pada waktu dia berada dekat sini, dia waktu itu terpanggil-panggil untuk membuka Konstantinopel. Anak muda umur 12 tahun. Jadi hadis itu mengatakan atuftahannal Konstantiniyah fala ni'mal amir amiruha fala ni'mal jaish zalikal jaish. Sebaik-baik raja dan sebaik-baik tentera kan yang boleh buka. Dan dia nak juga. Jadi pada waktu itu dia yang jadi sultan sementara ayahnya menyelesaikan pemberontakan di Karaman ni, dia yang berada di situ tak dikenali orang.
tentera-tentera yang dipanggil Janissary ini, tentera-tentera elit raja pun belum, orang kata, ada kepercayaan kepada dia, tapi dia nak ajak pergi perang dia ke Konstantinopel. Akibatnya Janissary tak setuju, dah tak setuju dan menentang polisi ini. Dan kemudiannya Janissary, ketuanya Halil Pasha, meminta ayahnya tadi untuk pulang, selesaikan urusan dekat Edirne. Dan akhirnya Mehmed kembali ke Manisa. Pada waktu itu umur dia 14 tahun. Bayangkanlah 12 tahun tadi memang tengah berapi ni. Balik ke Manisa, dan kemudian pada waktu itu ada peperangan-peperangan yang lain. Dia mula belajar dengan ayahnya, pergi ke peperangan pada usianya 15 tahun. Dan kemudiannya apabila ayahnya meninggal, dia dipanggil oleh Halil Pasha tadi untuk menjadi sultan. Kali ini dia pergi, dia diraikan. Maka kat sinilah Muhammad Al-Fatih belajar, jangan terburu-buru maknanya. Dan dari segi politik pun ada yang membicarakan soal ni, bahawa kepercayaan orang kanan kita tu amat penting. Jadi dia datang-datang nak terbuka tak boleh. Jadi bila mana Janissary sudah mula percaya kepadanya, Halil Pasha sudah mula percaya, dan rakyat berbaris menyambut dia untuk datang ke Edirne. Dan pada waktu itulah barulah dia belajar maknanya, okey, rupanya aku telah tersilap. Dan daripada situ kemudiannya sambunglah cerita sampai kepada pembukaan Konstantinopel. Maknanya kesilapan awal pernah dibuat oleh Muhammad kerana semangat orang muda lah. Sambil itu seronok bercerita tentang pembukaan Konstantinopel ni kerana Eropah jadi tertekan. Kawasan perdagangan di kawasan ini menjadi sulit kerana laluan sutera tadi berakhir di kawasan Osmania. Dia berakhir di kawasan Osmania, dan bila dia nak membeli barangan, nak mendapatkan barang-barangan daripada sebelah timur, dia perlu melalui Venesia. Jadi Venesia satu-satunya wakil Osmania. Jadi Venesia dan Osmania baik. Kebaikan mereka itu menyebabkan kelompok Eropah yang lain tidak begitu puas hati. Dan ini juga antara sebab lain yang dibincangkan oleh sejarawan, penyebab kepada the age of exploration. Sebab dia dah susah nak dapatkan. Tapi ada kritikan sejarawan yang lain pula mengatakan ini sekadar alasan saja untuk membenarkan dia kononnya nak mencari rempah ratu. Jadi dia kat sinilah baru datangnya penjajah Portugis, Sepanyol melalui jalan laut, sebab dikatakan bahawa trading menjadi susah, maka dia perlu keluar untuk dapatkan bahan. Dalam masa yang sama yang kita tahu Sepanyol diusir, umat Islam dan juga Yahudi diusir di Andalus. Apabila Andalus jatuh di tangan di tangan Kristian, dan pada waktu itu bagaimana Osmania memberikan asylum, perlindungan suaka politik kepada orang-orang Yahudi Sephardik. Dan Yahudi Sephardik ini dihantar seorang seorang hartawan lah yang mempunyai banyak kapal. Dia offer untuk hantar beberapa kapal mengambil orang Islam dan orang Yahudi sama-sama dan duduk di Anatolia. Mereka diberikan tempat di Anatolia. Kalau tempat penempatan Yahudi terbesar sekitar 20,000 orang pada abad yang ke-16 itu di Salonika, di Salonika. Dan kesan baik terhadap Yahudi ini menyebabkan Yahudi mempunyai tempat yang baik di kawasan Osmania, dan mereka mula berdagang, menjadi pedagang, membangun dengan aman, kan, dan mereka memulakan perdagangan yang baik dengan Kristian Rom di Eropah. Jadi dia mula menjadi pembekal kain cotton. Kemudian dia juga menjadi promoter untuk ekonomi Osmania kepada Eropah yang tadi tak berapa suka, tapi disebabkan adanya Yahudi, so boleh dealing lagi, boleh dealing. Kerana orang di Eropah yang katanya tadi mempunyai masalah untuk berurusan dengan Osmania,
kerana kena melalui Venetia tadi, akhirnya boleh juga berhubung dengan melalui Yahudi, ya. Dan kemudiannya orang Islam di zaman Osmaniyah juga tidak menjadi masalah untuk berhubung dengan orang Yahudi kerana mereka dah anggap sebagai salah satu masyarakat Osmaniyah lah, masyarakat Osmaniyah, dan mereka lebih prefer Yahudi berbanding daripada Kristian untuk urusan bisnes. Yahudi daripada Andalus yang tadi yang dia sama-sama dibunuh juga oleh Kristian, jadi diberikan ruang. Dan sebahagian juga menceritakan tentang Yahudi Sephardic ini membawa kepada keturunan Mustafa Kamal lah, Mustafa Kamal Atatürk. Tapi keturunan itu ialah keturunan, ada juga kita pun keturunan daripada bangsa bukan Islam kan. Jadi kalau kata dia masuk Islam, ada yang meletakkan ini sebenarnya dah dirancang daripada awal. Wallahu alam. Kita tak pasti nak mengesahkan, tetapi ada ciri-ciri kebaikan Mustafa Kamal itu adalah membangkitkan balik semangat Turki, semangat bangsa Turki. Yang itu menariklah, sebab mereka dah mula moden ke arah Eropah pada waktu zaman Mustafa Kamal. Kemudian kilang cetak, bila mereka perniagaan dah semakin baik, maka kilang cetak Yahudi mula wujud di Istanbul kerana teknologi mencetak ni banyak dikuasai oleh orang Eropah pada waktu itu, kerana mereka sudah dalam Renaissance dia ada revolusi perindustrian, kan? Jadi mereka sudah banyak mencipta mesin-mesin, kapal wap dan sebagainya, dan kilang cetak Yahudi mula-mula ada. Kerana apa? Kerana umat Islam pada waktu itu dia mempunyai satu kecurigaan terhadap bisnes cetak ni, terutamanya cetak buku agama dan juga buku-buku orang kata Quran lah, Quran. Sebab dia takut kalau berlaku kesilapan. Zaman dulu kan dia punya tradisi tulis tangan salin banyak-banyak. Jadi tradisi itu, kalau tuan-tuan perempuan, saya ada kenal sahabat saya yang belajar di Turki mengikut satu pondok lah, pondok sufi ni. Tradisi mereka masih lagi menulis macam tu, dia tak ada photostat. Jadi memang setiap anak murid kena tulis, dan dia ada meja khas dia yang tekap pula tu tulisan yang sama lagi. Jadi agak susah tetapi menarik sebab dia melekat dekat kepala dia. Bila belajar sampai tu dia tulis. Okey. Kilang cetak diharam. Inilah isunya. Bila mana dibimbangi isu kitab-kitab orang Islam ini juga, sebab orang mula juga hantar untuk cetak di sini. Tapi itu menjadi masalah, takut-takut berlakunya kesalahan dalam cetakan. Ini berdagang dengan Perancis. Ini antara jenis-jenis ataupun klasifikasi orang Yahudi yang dipanggil Yahudi ini. Ashkenazi ini adalah Yahudi Eropah Tengah dan Timur. Sephardic, Yahudi, Spanyol dan Portugal. Jadi yang datang tu banyak daripada Sephardic. Romaniot dah ada dah, memang dah ada dalam kerajaan Osmaniyah, memang ada Yahudi Rom dan juga Byzantine. Ashkenazi pun ada juga, tapi yang dikatakan dalam cerita bagaimana mereka memberikan penempatan khas bagi Sephardic, inilah dia Yahudi Spanyol. Sultan Bayazid pada zaman itu, Sultan yang ke-8, itu selepas Sultan Muhammad Al-Fatih lah. Ini baru saya ingat ni, ada tulis kat sini, Kamar Rais, komander laut yang membawa mereka daripada Granada. Dan pakaian mereka tak nampak macam Yahudi, kan? Jadi yang ini kita pernah sentuh zaman Andalus, bagaimana mereka masyarakat Eropah juga bangga dengan tamadun Andalus. Pakaian ulama Andalus itulah juga pakaian yang mereka pakai. Sama juga bagi Yahudi pada waktu ini, mereka mengikut identiti Osmaniyah juga. Jadi kita tak nampaklah beza dia. Jadi pakaian dia pun nampak macam pakaian orang Islam zaman itulah. Didakwa Osmaniyah telah menutup laluan sutera tadi. Yang ni saya cerita tadi, laluan sutera daripada China, Xi'an, tengok ni Asia Tengah. Jadi bandar-bandar macam Merv, Rai, itu bandar-bandar hadis. Kemudian
pergi ke Syria, Antioch tu, kemudian pergi ke Konstantinopel. Jadi penghujungnya Konstantinopel. Jadi ini yang dikatakan laluan sutera tu telah ditutup. Maka bila kata ditutup, itu nak menunjukkan to justify dia age of exploration lah. Itu yang terjadi bila kalau kita nak tengok dari segi kesan-kesan kebangkitan Osmaniyah ini ya. But Ustaz, at the same time, Ferdinand bin Isabel sent Columbus. Tu ya. More or less the same time. Ya betul, more or less. So 1492 kot. Betul. Yang itu cerita Amerika pula. So dia kata dia orang menjumpai the new world. Jadi dekat situlah bermulanya new world, istilah new world dan old world. Old world adalah yang kita ceritanya ni semua old world. Benua Amerika new world. Tapi yang itu pun kita dah sentuh rasanya. Tapi yang itu pun ada satu buku khas cerita tentang tinggalan Islam di Amerika yang saya akan kongsikan juga. Kita banyak nak kongsi tapi tak tahu berapa tahun habislah. Jadi yang itu ketika mana Ferdinand mengantar, itu pun Columbus banyak main wayang. Sesat, kan? Dia sesat sebenarnya. Okey. Okey, ketika mana dikatakan perdagangan itu jalan sutera ditutup, Venice, Venetia dan juga kawasan Republik Ragusa ini adalah kawasan yang merupakan teman dagang Osmaniyah. Dan barang-barang dagangan sebenarnya bukanlah kata tak dapat sampai, tapi kena melalui orang tengah ni lah. Jadi ada dakwaan yang mengatakan ditutup itu adalah untuk justify, untuk dia keluar menjajah. Tetapi kalau ikutkan dari segi catatan atau pandangan Osmaniyah pula, sebenarnya barang-barang dagang sampai, tapi melalui memanglah negara jiran lah. Jadi yang lain tu kena berurusan dengan yang berada dengan Venice ataupun Venetia. Dan hubungan dengan Venice ni sangat kuat sebenarnya, sangat kuat. Bila mana tuan-tuan perempuan pun pernah tengok tak gambar ni? Gambar ni famous kan? Yang bingkai tu, dalam bingkai. Ini adalah potret siapa? Muhammad Al-Fatih. Potret ni betul ke tak betul gambar dia? Bayangan ke gambar betul? Gambar betul. Gambar betul yang dilukis oleh artis daripada Venice. Hubungan baik Osmaniyah dengan Venice tadi atas nama dagang. Dan pada waktu itu menjadi satu tradisi baru sejak zaman Fatih. Dia memanggil, setiap kali Sultan dia akan panggil artis daripada sana, dia duduk melukis dan Sultan tu duduk depan dia lah. Jadi gambaran muka Fatih ini adalah seperti mana apa yang dilihat oleh pelukis itu. Pada waktu itu dalam bidang kesenian zaman Renaissance, dia ada panggil falsafah realism. Lukisan yang real. Dia nak lukisan yang real. Selama ni dia lukisan yang bentuknya gambaran. Yang kita tengok dalam manuskrip sebelum-sebelum ni, itu adalah gambaran nak tunjukkan cerita, kan, proses dan sebagainya. Tapi kali ni adalah realism. Dan hanya 6 sultan sebelum Muhammad Al-Fatih saja yang merupakan imajinasi. Sebab tradisi itu mula zaman Sultan Muhammad Al-Fatih. Jadi yang kita ada 32 sultan tadi tu, semua tu gambar-gambar yang memang real. Gambar yang dilukis. Dan lukisan asal ni, yang oil painted ini, lukisan ini painted pada tahun 1480. Kini berada di mana tuan-tuan puan? Berada di London, National Gallery. Jadi Istana Topkapi pun tak dapat di original, hanya dapat salinan yang letak, yang edokan tengok tadi ni, gambar ni, itu adalah salinan saja dekat Istana Topkapi. Real dekat London. Sebab mereka menghargai bila mana mereka, dia sama macam dekat dia menjajah tempat kita. Banyak barang-barang kita dia bawa balik kerana dia tahu ada sentimental value tu, dan juga untuk dikaji lah. Selain itu untuk dikaji. Dan bila kita hari ni nak mengkaji, kita tak jumpa pula barang kita, sebab barang tu ada kat sana. Tapi sebenarnya kita boleh akses, ya. Dan sama juga dengan gambaran ni, panggil ni macam
aktiviti ataupun event-event yang ada di Istana Tok Kapa tu juga dipanggil untuk pelukis tu melukiskan gambarannya. Dan hanya pada kurun yang ke-18 barulah umat Islam ada sistem cetakan ini ataupun kilang cetak, yang pengharaman tadi telah mula diangkat bila mana Sultan Sulaiman Al-Qanuni sudah meluas, maknanya waktu itu mereka pun sudah mempunyai orang-orang yang ada kemahiran dalam bidang ini yang dulu Kristian dah masuk Islam. Ibrahim Mutafarrika ni memang dia orang Kristian, asalnya daripada Hungary, dia masuk Islam, kemudiannya dia dibenarkanlah untuk cetak buku, dan pada waktu inilah bermulanya orang kata tradisi keilmuan tu buku lebih banyak untuk dicetak lah, mudah lagi dicetak. Tapi kalau cerita pasal buku, jangan kita rasa macam zaman Osmaniyah baru kita ada buku, taklah. Zaman tahun 800 lagi kita keilmuan zaman awal kurun ke-8, pembuatan kertas tu sudah mula ada dan penulisan tu sudah orang kata bertebaran. Cuma kita terlampau banyak peristiwa-peristiwa perang yang besar seperti kejatuhan Baghdad dan sebagainya menghilangkan kita punya kitab-kitab yang ada. Ini moden lah, saya sekadar nak cerita yang itu. Kemudian yang tadi kita tengok selepas daripada itu, okey, ini yang tadi Muhammad Al-Fatih 1477, Sultan Salim 1519 sudah semakin besar, Sultan Sulaiman dengan kekuasaan yang lebih besar. Tetapi ada satu perkara yang menarik yang jarang orang perhatikan. Pada tahun 1594, Sultan Murad yang ketiga meletakkan lorekan warna merah dalam sebelah kanan ni. Tuan-tuan perempuan rasa dekat mana ni? Aceh. Aceh. Jadi dalam peta ni ditunjukkan Aceh adalah sebahagian daripada Osmaniyah. Yang ini kita akan sentuh bila saya ceritakan tentang pengaruh Osmaniyah dalam alam Melayu. Nanti kita akan tengok mungkin lagi 2 bulan depan lah untuk second punya session lah. Okey, kita cepatkan saja. Apabila Sultan Abdul Majid I memperkenalkan undang-undang sekular, dekat situ bermulanya kiblat kepada Eropah. Sebab Eropah sudah masuk ke era revolusi perindustrian dengan kehebatan teknologi dan sebagainya, menyebabkan orang kata civilization tadi sudah semakin berkiblatkan kepada Eropah. Pada era Tanzimat ini dengan undang-undang sekular, dia dah mula ikut, sebab waktu tu kata kemajuan ni kiblat di mana? Eropah. Jadi ikutlah cara tu, dan pada waktu itu juga peperangan demi peperangan berlaku di sekitar kawasan sempadan, penyebab kepada belanja untuk ketenteraan banyak, maka perlu pinjam pada bank. Mula pemakaian Sultan Abdul Aziz sudah guna gaya barat, mula mengambil sistem moden parlimen. Yang ini lepas pada tu tak mampu bayar hutang, mula bergolak dalaman, wujudnya satu gerakan Young Turks. Inilah gerakan bersama dengan siapa? Mustafa Kamal Atatürk. Kemudian Tel Aviv sudah menjadi bandar Yahudi dalam wilayah Osmaniyah Palestin, maknanya nak menunjukkan penyerahan. Ingatlah cerita bagaimana penyerahan tu, penyerahan kunci kepada walaupun wilayah Osmaniyah, tapi Osmaniyah sudah tak ada kuasa di Palestin. Perang Dunia Pertama, Istanbul sudah kalah 1918, dan kemudiannya Kamal Atatürk mempertahankan kawasannya di Ankara dan membuat revolusi dan akhirnya berjaya dan menjadi Presiden Turki. Dan Osmaniyah yang betul-betul berakhir pada 1923, 3 tahun selepas tu. Jadi saya suka bawa secara sekali imbas, dan nanti dalam kelas kita yang akan datang kita akan tengok lebih detail kejatuhan tu, dan kemudiannya kita nak tengok kaitan dengan kita lah, alam Melayu. Yang ini adalah usaha bagaimana nak mengembalikan balik Islam ke dalam Turki, dan usaha ni saya dah ceritakan sebelum ni bagaimana seperti
siapa dia punya Perdana Menteri dia, 2 orang yang cuba untuk mengembalikan Islam di Turki, tapi dibunuh kan, dihukum gantung kan. Saya pun dah lupa pula hari ni. Okey, jadi inilah Sultan Osmaniyah. Kita dapat tengok perubahan cara pemakaian pun kita boleh nampak di penghujung. Jadi era kebangkitan di sini, Mehmet Al-Fatih yang permulaan kuning, kemudian berkembang, transformasi, banyaklah perubahan-perubahan yang menjadikan Osmaniyah berada di kemuncak. Kemudian mereka tak boleh buat apa sangat, dah mula ada pengaruh Eropah dan mengikut modernisasi Eropah. Jadi begitulah sekilasnya. Ini Sultan Muhammad Al-Fatih, ini Sultan Salim, ini Sultan Sulaiman. Ini the peak. Ini ada pun, saya ingat tak ada tadi. Inilah dia yang kena gantung, yang cuba untuk mengangkat balik, namanya Adnan Menderes, PM yang ke-9. Jadi kudeta di Turki tu perkara biasa, kudeta. Sejak 1960, sejak zaman era Republik ni, sampailah 2016 pun Erdogan hampir dibom kan. Jadi serangan tu terus berlaku. Begitu juga dengan PM yang ke-19 Turgut Özal ini. Jadi yang ini antara pelopor kepada Islamic banking. Yang ni tadi, Turgut Özal. Dia mempamerkan apa orang kata keislaman dia dengan pergi haji, apa semua gambar-gambar tu pun jadi isu. Jadi pada waktu itu memang susah lah. Tapi sekarang alhamdulillah, yang kita tengok secara sebagai kesimpulan akhirnya, inilah perkembangan Osmaniyah moden hari ini. Yang ni saya tak sentuh lah. Yang ni tuan-tuan tahu kan, Cyprus. Cyprus ni pun isu juga antara Greek dan juga orang Osmaniyah. Tapi akhirnya mereka bersetuju untuk pecah dua je lah. Jadi Cyprus Greek dan Cyprus Northern ni. Jadi Cyprus ini masih tak diiktiraf dunia. Northern Cyprus, dia tak diiktiraf. Sama ceritanya macam Somaliland, tempat yang saya pergi itu pun tak diiktiraf dunia. Tapi mereka hidup okey je, tak ada masalah lah. Dan mereka di bawah Osmaniyah atau Turki hari ini, tengok daripada double-headed eagle, Saljuk, inilah evolusi yang terjadi. Dan itulah dia cerita tentang Osmaniyah secara umum, untuk kita melihat secara ni lah, orang kata perjalanannya. Dan Star of David tu seperti yang saya sebut sebelum ni, ini kerajaan Beylik. Beylik, Star of David ni, nanti lepas kita lihat saya cuba cek balik yang gambar dia. Memang pengaruh Star of David ni sejak daripada zaman kuno lagi. Sejak ada agama sejak agama Islam, maksudnya sebelum agama Islam, sebelum Kristian juga. Beribu tahun sebelum tu dah ada dah ikon gini. Nabi Daud. Jadi kemudiannya banyaklah. Dia sama macam double headed eagle. Itu adalah lambang kuasa Parsi kan. Jadi bila kerajaan baru naik, dia nak ambil juga lambang tu. Sama juga dengan lambang Star of David. Agama Islam ada, agama Yahudi ada, agama Kristian pun pernah guna. Semua agama ada gunakan. Dan memang kalau tengok, kata ini Yahudi punya ni. Tapi ini adalah Beylik yang tadi kita tengok tu. Kerajaan-kerajaan kecil, ada Osman, ada Karaman, ada Karasid, ada Teke, kan? Kemudian baru dia bentuk inilah. So evolusi ni, saya senang untuk berkongsi benda ni ataupun pengetahuan tentang perubahan evolusi ketamadunan ni dalam kita punya kelas. Sebab kalau kat kuliah yang lain saya tak dapat nak kongsi panjang. So masa singkat kan. Jadi bila kita dapat tengok tu, kita akan, bagi saya lah, kita lebih tenang memahami apa yang berlaku dalam mana-mana sejarah lah. Kenapa terjadi dan konteks yang berbeza. Jadi bila kita tengok Star of David ke, kita tengok double-headed eagle ke, kita dah tahu dah cerita dia. Jadi tidaklah mudah untuk kita yang saya sebut menjadi judgemental just because
of our ignorance lah. Jadi saya rasa itu saja. Kita dah terlajak setengah jam. Sambil-sambil kita rehat ni mungkin boleh kalau nak berbual-bual lah, tanya ke apa kan. Okey. Jadi kita tangguh dengan tasbih kafarah surah Al-Asr.